Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Untuk video kali ini aku nak cerita pula tentang perlawanan Piala Malaysia 2020 yang melibatkan pasukan Selangor dengan pasukan Melaka. Dan dalam perlawanan tersebut kita semua tahu yang pasukan Selangor berjaya menewaskan Melaka dengan keputusan jaringan 2-1. Kita tengok dulu jaringan-jaringan yang terhasil pada malam tersebut. Minit ke-20, counter attack dari pasukan Selangor hanya menggunakan 3 player sahaja, iaitu Sandro da Silva, Wan Zak Haikal dan juga Ifedayo. Dan kredit aku bagi kepada Wan Zak Haikal sebab dia tidak tamak. Dia melihat Ifedayo yang tidak dikawal, melakukan hantaran, dan ketenangan Ifedayo itu membolehkan pasukan Selangor mendahului seawal minit ke-20. Gol kedua pasukan Selangor pula dijaringkan oleh Sandro da Silva yang menerima hantaran daripada Ifedayo. Sandro tidak dikawal oleh mana-mana pertahanan dan beliau melakukan volley yang cukup cantik untuk menewaskan Khairul Fahmi Jekmat buat kali yang kedua. Melaka, aku boleh katakan mereka sama macam Kelantan. Mereka beraksi dengan baik, memberikan tantangan yang sengit, namun rezeki dan nasib itu tidak menyebelahi mereka. Kalau kita boleh tengok gol pertama dan satu-satunya gol yang berjaya Melaka hasilkan minit ke-55 apabila clearance yang tak berapa sempurna daripada Azhan Khalid memberi peluang kepada Melaka melancarkan serangan, dan Syamim berjaya melambungkan bola kepada Ucik untuk Ucik menjaringkan gol bagi pasukan Melaka. Secara keseluruhan untuk aksi separuh masa pertama, apa yang aku tengok dalam 10 minit pertama itu perlawanan seimbang. Kedua-dua pasukan melancarkan serangan, namun selepas daripada itu Selangor terlebih dahulu menjumpai rentak. Mereka melakukan serangan menggunakan posisi sayap, melakukan crossing ke arah Ifedayo, dan taktikal itu menjadi. Sebab kalau kita tengok pun Ifedayo berjaya melakukan tandukan walaupun tidak menepati sasaran, tetapi taktikal dan corak serangan itu berjaya untuk sekurang-kurangnya menghasilkan percubaan demi percubaan ke arah pintu gol Melaka. Untuk pasukan Melaka pula, mereka juga turut melancarkan serangan, tetapi pertahanan pasukan Selangor begitu berdisiplin walaupun ada kalanya mereka terpaksa melakukan kekasaran dan foul untuk memberi free kick kepada pasukan Melaka. Dan secara keseluruhan untuk aksi separuh masa pertama, Melaka banyak bergantung kepada set piece bola mati untuk melancarkan serangan ke arah pintu gol pasukan Selangor. Separuh masa kedua pula, apa yang aku tengok, Melaka lebih banyak melancarkan serangan dengan kelebihan player import yang dia ada, Uche dengan apa lagi seorang nama itu, Sony Eriksson ke apa nama seorang lagi tu. Kedua-dua player import yang Melaka ada ni sedikit sebanyak memberi masalah kepada pertahanan Selangor dan juga penjaga gol Azhan Khalid. Cuma pasukan Melaka tidak betul-betul memanfaatkan peluang yang mereka ada untuk corner kick. Dalam perlawanan itu saja lebih daripada 10 sepakan penjuru yang pasukan Melaka berjaya dapat, tetapi hanya satu sahaja yang betul-betul mendatangkan bahaya kepada pintu gol pasukan Selangor, iaitu pada minit ke-63. Tapi reflection yang diberikan oleh Azhan Khalid memang tak boleh buat bincang lah. Memang dia perform pada malam tu. Sama juga rembatan jarak jauh daripada Khairul Anwar minit ke-83 yang berjaya ditepis oleh Azhan Khalid. So dekat sini kita boleh tengok yang Selangor ni dia punya power tu lain macam sikit lepas pecat Sadia. Selangor pada malam tu mereka menggunakan formasi 4-3-3 dan aku tengok formation itu menjadi lebih-lebih lagi 3 player tu, Ifedayo, Sandro dan juga Servarash. Cuma Servarash ni walaupun dia miliki kelebihan untuk dribble, tetapi hantaran dia pada malam tersebut tidak berapa tepat. Kalau tak, mungkin Selangor boleh tambah beberapa biji gol lagi sebenarnya. Aku suka tengok pertukaran player yang dibuat oleh pasukan Selangor dengan kemasukan Rufino, Shazwan Zainun, Alif Haikal. Alif tu mengingatkan aku pada Liu Kit Kong. Aku ingatkan anak buah dia ke anak dia ke apa ke, tapi nama Alif Haikal. Alif Haikal walaupun dia bermain dengan Selangor 2 dalam suasana Liga Perdana, tetapi pada perlawanan menentang Melaka itu impak yang positif beliau dapat berikan di atas padang, dan beliau juga berjaya melakukan percubaan yang hampir saja menewaskan Apek di pintu gol pasukan Melaka. Sama juga dengan Shazwan Zainul yang membantu bahagian serangan. Rufino baru masuk beberapa minit dah berjaya rembat. So benda tu baguslah untuk pasukan Selangor. Berbeza pula dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin untuk pasukan Melaka menggunakan formasi 4-5-1. Tetapi untuk pertukaran player gantian yang masuk macam Safiq Rahim apa semua itu kurang memberi
impak yang positif untuk membantu Melaka ni sekurang-kurangnya menjaringkan gol kedua untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan. Tetapi macam yang aku cakap tadilah, secara keseluruhan kedua-dua pasukan beraksi dengan baik walaupun dalam cuaca hujan padang yang agak sedikit basah tidak menghalang pasukan Selangor dan juga pasukan Melaka bagi mempamerkan aksi terbaik kedua-dua pasukan. Kalau sebelum ni kita diberitahu yang Piala Malaysia ni akan ditangguhkan sehingga tarikh yang akan dimaklumkan, tetapi semalam MFL telah pun menghantar rayuan kepada MKN dan MKN akan berbincang pula dengan KKM untuk pertimbangkan balik keputusan penangguhan aksi Piala Malaysia ni. Dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pun ada bagi tahu yang kemungkinan kita akan menerima berita baiklah mengenai baki saingan Piala Malaysia 2020. Kalau tanya aku, teruskan je lah, sebab kita dah start. Kalau tak start lagi lain cerita, kita dah masuk suku akhir dah pun. So habiskan saja mengikut SOP, sebab pertandingan lain boleh je buat pertandingan melalak apa semua tu ni yang dekat Genting. Siap buat hari Jumaat, ambil berkat katanya. So buat je lah, habiskan sajalah saingan Piala Malaysia ni mengikut SOP untuk kita membendung penyebaran wabak COVID-19. Okey, untuk korang yang tengok perlawanan antara Melaka dan juga Selangor, sekiranya ada sebarang tambahan boleh komen dekat ruangan komen ni. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ni. Itu saja untuk video kali ini. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.